Macam sekarang saya panggil diri saya ekonomi dapur. Ekonomi dapur. Because saya berkira mengenai dapur. Macam mana kalau aku beli beras, macam mana orang lain? Macam mana kalau aku beli ayam mahal, macam mana orang lain? So saya berkira mengenai dapur. Saya susun perbelanjaan dapur. So saya panggil diri saya ekonomi dapur. Senandungkan lagu untukmu yang jauh di mata daku kirimkan kasih di angin lalu. Semoga kan hilang rasa rindu, hilang pilu resah di kalbu. Maafkan. Dah. Boleh keluar semua bibi-bibi, dayang-dayang semua. Boleh keluar sekarang, raya lambat lagi. Kita tunggu tahun depan. Okey, secara istimewa kita membawakan Dayangku Intan ataupun nama penuhnya Yang Mulia Tengku Intan. Intan. Terima kasih. Thank you so much. Thank you, Fifi. Kak Intan ke Kak Dayang ke, kita nak panggil mana satu? Boleh panggil Kak Intan pun. Kak boleh. Intan. Ya. Terima kasih banyak-banyak Kak Intan kerana sudi bersama dengan Sama-sama. kita. I rasa anak-anak muda ramai kan yang buat, kalau raya je dia orang buat TikTok yang Lagu ni berbagai-bagai gaya Kan? bermacam-macam action dia orang buat kan. Sampai kan dia orang tak tahu siapa penyanyi yang sebenarnya. Dan hari ini kita bawakan khas, inilah Sayalah. pemiliknya lagu Senandung Di hari raya. di Hari Raya. Kak Intan nyanyi sikit secara live, Kak Intan sikit untuk peminat-peminat semua. Nak mungkin chorus ke kerinduan. nak mula? Tak apa, yang mana-mana yang sesedap rasa yang Kak Intan boleh bagi. Ku senandungkan lagu untukmu yang jauh di mata daku kirimkan kasih di angin lalu. Alhamdulillah, masih enak, masih sedap alunan suaranya. Masih rasa macam, ya Allah, kita macam nak raya pula rasanya, Kak Intan. Tak lama lagi ni. Oh, tak apa Kak Intan. Tapi kita kena puasa dulu kan? Alhamdulillah, insya-Allah semoga kita panjang umur untuk berpuasa Betul, tahun depan. betul. Yang penting hari ini Kak Intan datang ke studio nak share dengan kita resepi istimewa. Resepi apa tu Kak Intan? Ini resepi ni, saya selalunya resepi ni saya buat benda yang senang-senang. Ya, Senang simple. nak dimasak, senang nak prepare. Kita buat sotong berempah hari ni. Sotong berempah. Ya, betul. Resepi ni ada ke turun-temurun ke, daripada keluarga ke, atau Kak Intan memang belajar daripada YouTube ke? Tak, saya kalau masak selalunya saya buat gaya saya sendiri, rempah saya sendiri. Bila pujian daripada anak-anak, pujian daripada suami, dan maknanya resepi tu dimasukkan ke dalam ingatan. Okey, sambil biasalah, sambil kita nak masak, sambil kita bercik-cak mana periuk mana. Okey. Kak Intan, sebelum masak, apa kata Kak Intan introduce dulu rakan-rakan sahabat masakan kita hari ini. Simple aja. Dia sotong. Sotong ni kena ada, tapi dipotong lah, kejap lagi dipotong dadu. Ini di akhir-akhir zaman kan baru taruh. Camparan dia daun bawang, itu akhir, dan mesti ada rempah. Rempah apa? Rempah kari, rempah Rempah daging, rempah ikan. Rempah ikan. Rempah ikan, tapi jenamanya rahsia. Jenamanya rahsia, tidak ada sponsor di sini. Ya. Kicap mesti kicap manis. Ni kicap manis. Kicap manis. Kicap manis. Okey. Dan telur guna secukupnya. telur. Lepas tu perasalah. Perasa dengan garam. Penting. Senang je. saja, simple je Ya, bahan-bahannya. simple. Okey, Kalau Kak- nak sahur ke apa kan senang aja. Senang paling cepat, paling mudah. betul. Sotong pula memang kegemaran saya. Oh, ya? So hari ini masakan Try yang this. akan Very kita nice. Very nice, insya-Allah. So bolehlah kita nak start macam mana dulu, Kak Intan? Betul. Ini dah basuh ke tadi ni? Dah basuh dah Okey. semuanya. So kita cabutkan ni. Kak Intan bersiang ya. Apa nama? bersiang sotong. Okey, sementara bersiang sotong tu, kita nak tanya Kak Intan lah beberapa soalan. Ya, betul. Boleh sambil kita Pertama berbuat sekali, kerja ni kan? Pertama kita nak tanyalah sebab kita pakai ni maflar ni hari ni. Pendapat Kak Intan sekarang tentang keadaan yang berlaku di negara Palestin, dan benda ini dah berterusan daripada berlaku, setiap tahun akan berlaku benda ni. So apa pendapat Kak Intan tentang situasi keadaan? Saya sekarang memang bergerak bersama rakan-rakan saya di demi negara. Jadi saya ini memang kami memperjuangkan
Palestin. Buat masa ini kami berusaha beramai-ramai rakan-rakan. Sebab apa dah 75 tahun. Betul. 50 tahun, dan saya rasa benda ni kita dah tertulis, ia tidak akan berakhir sehingganya sampai waktu kita di akhir zaman nanti. Jadi saya dengan rakan-rakan saya memang usaha kita cuma kita mengecam tindakan Israel ini yang berlaku kejam kepada Palestin. Kita tahu apa yang berlaku sekarang ini bukan kerana so called they say holy war lah, bukan. Ini sebenarnya kuasa sebenarnya. Nak memegang kuasa untuk merampas keseluruhannya Palestin itu. Jadi Zionis, kita bukan cakap pada saya is Zionis, not even Yahudi. Kita tahu sebenarnya kalau saya nak kongsi Yahudi ini, agama Kristian, mereka dulu bersama Islam, dia orang duduk aman damai. Betul. Dan dia orang juga terseksa sebenarnya buat masa ini. Oleh kerana perbuatan Zionis ini. Sebab itu saya tengok protes yang kita buat, seluruh dunia buat. Ya, seluruh dunia. Ya, bersama juga dengan bangsa Yahudi sendiri, Jew dia orang pun buat protes ini sebenarnya. Kalau kita nak tengok. Jadi saya memang takkan berhenti untuk memperjuangkan. Ya, itu saja yang kemampuan kita ada. Selain kita memegang senjata, membawa orang kata all the heavy machinery, kita bantu yang ini, menyuarakan hak. Bila adanya orang kata okey boycott produk-produk Israel ke apa ke yang membantu mereka apa semua-semua, ada juga isu orang kata bila boycott tak ada kerja. Okey, itu apa komen Kak Intan? I have that. Saya memang bercakap mengenai perkara itu. Okey, boycotting ni kita tak boleh nak paksa. Betul. Separuh orang dia nak boycott, separuh orang dia memerlukan apa yang diperlukan. Tetapi kita mesti fikir gerakan hati kita apabila kita beli barang-barang yang kita nak boycott itu sebenarnya menjurus membantu Israel membunuh ramai lagi rakyat Palestin. Jadi saya minta, kalau kerja tu anak-anak muda, saya percaya, tapi rezeki kita tidak akan beralih semuanya daripada Allah. Okey Kak Intan, difahamkan Kak Intan sekarang kan duduk jauh dekat Negeri Sembilan. Kan? Ya. Apa yang pergi buat? Kaedahnya duduk kat celah-celah Negeri Sembilan, hujung-hujung jauh kat situ. I dengar kata buat tanaman ni. Tanaman, belajar-belajar nak bela ikan, belajar-belajar nak ternak belayam. So macam mana yang beralih arah ke situ dan kenapa dicorok-corok Negeri Sembilan tu yang dipilih? Sebenarnya saya dah duduk bandar, kampung mak saya pun di Gombak. Gombak kat KL, yes. Bandar kota metropolitan. Kalau kat Kedah tu saya duduk di Alustar itself. Still bandar. Kan? Betul. So jadi saya duduk, anak-anak saya dibesarkan di Setiawangsa, memang bandar. Saya dibesarkan di Kampung Pandan. Jadi bila rasanya dah lama sangat duduk di bandar, rasanya macam anak-anak saya semua suka kehijauan, kampung. Di mana saya duduk ni betul-betul kampung. Lebih tenang. Tenang. And then kalau saya terus terang cakap, kalau kami dapat batuk ke atau tak berapa sihat, cepat kami sihat. Kalau orang 2 minggu, kami mungkin dalam seminggu macam tu. Batuk-batuk. Ya. Because of the greens. Dia. Yes, sebab itu kita sebenarnya sayang kalau kita punahkan pokok-pokok hasil negara kita ni. You know, it's sayang sebab benda-benda tu semua banyak membantu untuk kita. Lepas tu Kak Intan, ada pula I terbaca, bukan terlihat lah, ada satu sucu kata dah duduk kat sana katanya bela ... jadi isu benda tu. Betul? Ya, betul. Itu memang betul. Okey, kalau you nak ikutkan Fifi, my house tu sebelah hutan simpan. Okey. Bila ada hutan simpan ni, saya pula always disagree kalau orang potong pokok ke apa ke. Saya suka kehijauan. Kat rumah saya tu kalau nak tahu, yang paling besar saya tengok tapir. Okey. Nombor 2-nya, kalau you tengok rimau kumbang lah, ada turun di rumah saya. Dan ada sekali terserempak, sekali saja harimau belang. Kalau harimau kumbang tu selalu. Betul, yang isu bela anjing tu. Ya, sorry, terlupa bahagian tu. Ya, betul. Saya kena bela anjing sebab untuk mengawal keadaan di situ. Dan anjing tu sangat setia sebenarnya. Dia sangat rasa saya menyayangi saya.
Saya tak peluk, tak cium pun. Di luar rumah sahaja. Dan kita difahamkan Islam pun kita boleh sekiranya kita, janganlah kita bawa di tempat tidur, kat kerusi, dalam rumah, itu memang tak boleh. Itu diharamkan kan. Tapi kalau macam saya biar di luar rumah. Untuk keselamatan. Ya, betul. Dan juga tidak ada sebarang sentuhan ataupun Ya, betul. Membawa masuk di dalam Ya, betul. kawasan kita punya kehidupan yang betul-betul kat rumah lah Betul, kan. Fi. Oh, begitu sebenarnya. Bukanlah rasa nak belanjing tu hobi, nak peluk, nak cium, tak ada. No. Bukanlah macam benda kucing. Bukan macam bela kucing. Tidak. Oh, tapi hebat ni ke rumah Kak Intan ada harimau bintang, Ya, tak payah betul. pergi zoo. Ada macam-macam jenis binatang. Oh. Saya kadang-kadang orang kata, kau ni suka ke benda-benda gitu? Memang. Orang kata kau ada belaan ke duduk tempat-tempat hutan ke? Ada ke? Itulah belaan dia. Itu je belaannya. Itulah belaan dia. Kan macam kan orang kata orang zaman-zaman dulu kan harimau bertukar jadi Harimau jadian lah apa harimau kan. jadian ke. Because there in the morning, I boleh dengar segala bunyi burung. You know, and then kalau macam monyet tu daripada dusky leaf, lotong semua ada. So it's fun. Cucu saya kalau balik, dia memang seronok. Macam harimau pun, dia takkan masuk kawasan rumah saya sebab dengan anjing. Sebab masa yang nampak harimau belang tu bukan saya. Pukul 9 pagi, orang yang bekerja datang tu, orang asli kan, dia nampak. Kalau nampak dia kata harimau, dia kata you buat tak nampak you jalan. Because they can feel kita punya sebab anak saya yang anak saya yang kecil tu, dia pernah bawa anjing tu masa kecil tengah training. Tiba-tiba anjing tu berhenti. Tapi anak saya tak perasan. Tapi anak saya bau, dia harimau ni ada sejenis bau yang haring tau. Jadi anak akak dia berhenti, anjing tu tarik anak saya, tak bagi. Rupa-rupanya anak saya kata harimau tu right behind him. Jadi dia kata lepas tu dia pun slowly jalan because the rest of the dog dekat tempat lain. So mungkin dia tak dapat anjing ni. Kalau saya lah, ada bunyi dia nampak binatang lain, bunyi nampak orang lain. Bila dia bunyi nampak hantu lain. Oh, ada macam-macam bunyi. Ya, kalau dia nampak benda yang macam gaib ni, bunyi dia lain. Okey, tak apa. Kita dah siap potong sotong. Nak bilas ke? Semua. Ada tak apa Kak Intan, saya boleh bilaskan, no worry. Sotong dah dipotong dan dibasuh. Sebenarnya kita dah basuh tadi, kita basuh sekali lagi. So sekarang seterusnya Kak Intan nak gaul nak gaul. Boleh pakai ni? Okey. Kita ambil ni, kita masukkan sotong ni semua. Mengenangkan, memang cukup just nice lah dia punya rempah-rempah ni. So saya akan masukkan rempah yang nak dirempah ikan ini, tak kira lah rempah ikan jenis apa, jenama apa, jenama tet. tet. Rempah digaulkan bersama sotong. Kak Intan, kalau kita nak tanya pula kan, tak rasa sayang ke tinggalkan dunia seni? Kadang-kadang ramai juga yang biasa yang lama-lama dia buat comeback. Kak Intan sendiri? Pada saya, orang selalu kata saya meninggalkan dunia seni. Sebenarnya tak. Sebab itu sebenarnya Allah anugerahkan seni itu yang membuat orang suka bila saya menyanyi. Kenapa saya nak tinggalkan? Tapi saya boleh pilih. Saya boleh pilih, maknanya kalau kali ni saya nak, saya ambil persembahan yang ini, saya suka, saya pergi. Kalau saya rasa persembahan ni tidak kena dengan umur saya, persembahan saya tak pergilah. Maknanya ada lagi lah. Masih ada banyak jemputan-jemputan sebenarnya. Tapi saya tak, maksudnya saya tak pergi. Saya bukan tak berminat, saya rasa mengikut kesesuaian ya, betul. yang Kak Intan rasa selesa, Kak Intan pergi. Ya, betul. Sebab saya sekarang ni masih lagi, saya lebih masa untuk saya buat banyak aktiviti. Saya suka membantu, saya suka what I can do to make things better, to make me feel better, and benda yang a good cause. Saya suka macam tu. Jadi dengan nyanyi tu, kalau ada yang saya rasa saya nak pergi, alhamdulillah saya pergi. Okey, bila kita sebut Kak Intan suka buat benda yang memberi faedah kepada orang lain, ya, betul. Yang penting kita dah masukkan telur. Telur 4 biji memang 4 biji. Just nice. Pandai orang yang menyediakan makanan ya, betul. Okey, bila kita sebut Kak Intan
membuat aktiviti-aktiviti yang dapat membantu memanfaatkan orang lain. Betul. Kita tengok Kak Intan ambul sejak akhir-akhir ni rancak dekat TikTok dengan statement-statement viral. Ya, betul. Lepas tu dengan politik sana, politik sini. Kita tak bersentuh sangatlah bab-bab politik Betul, tu. betul. Okey. Tapi nampak Kak Intan ni aktif dalam memperjuangkan. I dengar buat jalan pakai duit sendirilah. Ya, betul. You membela nasib-nasib orang yang tak berkemampuan lah. Betul. So macam mana tu Kak Intan? Boleh kongsi sikit? Saya sebenarnya saya suka kongsikan benda ni. Kalau macam buat jalan tu, ya, certain things kita mohon daripada. Betul. Kalau kerajaan kalau yang tak, bantuan yang tidak dapat kita terima, kita kena usaha. Kita kena usaha sebab hidup kita ni sebenarnya kita usaha, betul tak? Tak boleh bergantung sepenuhnya. Yes, kita berusaha. Jadi saya pula bila saya pergi pula membantu, kalau saya nak membantu, saya tak ada juga membantu. Saya mesti pergi, kita apa cara kita selain daripada bantuan permulaan ini, apa seterusnya? Saya suka macam tu. Apa seterusnya saya akan bersama mereka. Dan macam Taya tu sebenarnya banyak benda boleh buat Taya tu. Saya menanam, kalau kita nak tanam ubi kentang, gunakan. kita nak tanam sayur dalam tu, kita boleh tiru banyak di YouTube. Macam saya kata anak sungai, planning saya nanti nak menternak ikan ke. Jadi aktiviti-aktiviti macam tu saya kongsikan banyak dengan orang. Dan saya bersuara keras dengan harga-harga yang naik mendadak kepada kita semua. Betul. Termasuk anda semua. Betul. Agak it's quite difficult. Jadi saya mencari jalan macam mana supaya kerajaan boleh membantu rakyat, supaya rakyat jangan ditekan. Tapi agak-agak macam, bukanlah macam dia penyanyi, tiba-tiba Kak Intan pernah menjadi ahli politik, maksudnya pernah bertanding. Ya, betul. Kan? Ya. Lepas tu tiba-tiba bercakap macam wakil rakyat. Macam macam tu. Sebenarnya you bercakap pun macam wakil rakyat. Bila you dikenali, Wakil rakyat kat dapur je lah. you macam sekarang saya panggil diri saya ekonomi dapur. Ekonomi dapur. Because saya berkira mengenai dapur. Macam mana kalau aku beli beras, macam mana orang lain? Macam mana kalau aku beli ayam mahal, macam mana orang lain? So saya berkira mengenai dapur. Saya susun perbelanjaan dapur. So saya panggil diri saya ekonomi dapur. Dan mengenai saya bertanding dulu, betul. Tapi itu bukanlah tujuan saya sebenarnya. Saya waktu itu bersama parti meminta saya bertanding. Bukan saya yang nak bertanding. Jadi kalau kata saya sekarang dah tidak bersama any parti, jadi saya teruskan perjuangan menjadi wakil suara rakyat. Bukan wakil rakyat, wakil suara rakyat. Okey, faham. So itu ini sebagai kini, ini adalah salah satu tanggungjawab kita juga sebagai warga Malaysia. Betul. Betul. Saya tak boleh, bila saya berjalan, bila kita pergi makan, kita tengok orang di sebelah. Saya pernah tengok orang beli kuah campur di kedai mamak. Campur itu. Just Kuah the saja? kuah saja. Kuah saja. You imagine balik mungkin. Dan saya pernah menitiskan air mata. Saya pergi the big hypermarket. Dia makan di food court. Maybe dia bekerja di situ. Dia beli nasi. Saya tengok telur dia dilonggokkan. Situ saja lauk dia. Saya menitiskan air mata. Saya kata, nak saya bertanya, takut dia malu. Ataupun mungkin saya salah. Mungkin itu kegemaran makanan dia. Betul. Jadi saya macam, saya tak mau benda macam itu berlaku. Not in this current kita punya keadaan kehidupan sekarang. Maksudnya kita ni dah dunia yang hebat dan canggih. Betul. So tak perlu yang ada tercicir sebenarnya. Betul. Kalau saya tengok artis-artis kita pun ada yang tercicir. Betul. Amat menyedihkan hati saya. Sekiranya saya boleh, apa saja saya boleh bantu, saya bantu. Tak ada RM1 kedrat saya, insya-Allah. InsyaAllah. Ni kita nak masuk minyak. Okey, kita dah masukkan minyak sebab kuah dia pun dah panas.